صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وكن شديد الحرص على طلب شيخ صالح مرشد ناصح عارف بالشريعة سالك للطريقة ذائق للحقيقة. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, hendaklah kamu bersangatan haluba mencari guru yang soleh, mursyid yang membimbing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang memberi bimbingan. So di sana ada guru yang hanya memberi ilmu, tidak memberi didikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dikenaki oleh Imam Haddad ialah memberi didikan, mursyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasihin, seorang guru yang jadi penasihat dalam kehidupan kita. Maknanya dalam apa situasi dalam hidup kita, jadi guru kita tempat kita tanya pendapat, yang tahu, yang arif, yang berkeahlian dalam perkara syariat, dalam perkara hukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salikin lit tariqah, yang seterusnya seorang guru yang menjalani jalan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang menjalani
jalan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Dha'iqin lil tariqah, dha'iqin lil haqiqah, dan merasakan dengan hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamilul aqli, yang mempunyai kesempurnaan akal. Wasi'i sadri, seorang guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang memiliki dada yang luas. Allahumma salli ala sayyidina. Ini ciri-ciri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ada kepada seorang guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Wasi'i sadri, yang memiliki keluasan dada, maknanya berfikiran terbuka. Maksudnya sallallahu sayyidina Muhammad ni penting bagi seorang guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam membimbing anak muridnya kepada Allah. Seperti mana berkata guru kami dulu, guru ni dia kena banyak berkata na'am dari berkata la. Berbeza, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang isteri pada suami. Seorang isteri pada suami, suami pada isteri, dia banyak kena berkata la, kena banyak berkata tidak. Kalau dia kata ya semua, habis kedai tu nak kena angkut semua barang balik rumah. Abang nak beli hak tu, abang nak beli hak ni, abang nak beli hak tu, nak beli hak ni. Ya semua bengkerak tu lelaki. Jadi kena odd setengah. Tak payahlah, tu ada dah, pakai tu dulu. Dia banyak kena berkata tidak. Guru dan pemimpin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kena banyak berkata na'am sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang tanya pandangan, YB macam mana ni, YB macam ni kalau kita buat. Okey, bagus. Cuma hak ni kena buat macam ni sikit. Ni kena macam begitu. Dia pemimpin. Jadi pemimpin jangan potong orang banyak ni, kerat. Orang bagi pandangan kerat, orang bagi pandangan kerat. Siapa nak bagi pandangan kat dia? Itu pemimpin yang tak baik. Pemimpin yang baik banyak memberi dorongan, bagi semangat ke orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi bimbingan. Kalau nak buat macam tu boleh, tapi macam ni ada bagi jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga seorang guru pun. Anak-anak ni, para murid ni, mereka baru nak berkembang, mereka baru nak mendewasa. Jadi mereka banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka banyak memiliki pandangan-pandangan baru. Sebagai contoh, barangkali mereka ialah orang yang idealis, sebagai petunjuk bahawa mereka bakal jadi pemimpin hari depan. Pemimpin ni dia ada pemikiran yang jauh ke depan. Bukan semua orang boleh jadi pemimpin. Banyak orang dia kena orang pimpin dia. Tapi ada orang dia ni memang bakat kepimpinan, memang dia dah ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara-cara dia tu. Jadi guru ni dia kena pandai tengok anak murid dia. Hak ni masalah senah dia ni tak boleh jadi mudir di cawangan tu. Dia kena ada orang duk bimbing dia. Tak tempat yang sesuai. Sebab tu di antara tanda kebijaksanaan seseorang ialah meletakkan orang yang sesuai di tempat yang sesuai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Itu dia panggil kamil aqli, akal yang kamil, akal yang sempurna. Akal yang sempurna ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah akal, Allahumma salli, yang pertama sekali ialah kesempurnaan akal pada umur. Orang ni akalnya berkembang dan sempurna pertumbuhan dia ketika umurnya 40 tahun. Maka sebab itu Nabi kita SAW diangkat sebagai Rasul ketika Nabi cukup umur 40. Dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, umur 40 ni ialah umur yang boleh dipanggil seseorang dengan syekh, ya syekh. Jadi kadang-kadang dipanggil syekh itu bukan sebab ilmu, tapi tua. Bila panggil syekh kat dia, entah ni betul-betul biar betul panggil kat mana ni, entah jangan duk berliana. Tak, tua dah. Betul ke tua? Tua betul. Jadi umur 40 tu orang tua lah, jangan duk beragak muda lagi. Jangan duk pakai cara orang muda, lagak muda. Tu buruk tu. Orang muda macam orang tua, cara orang muda sangat buruk. Berlagak lagi macam orang muda, teruk sangat. Sebab tu kata ahli hikmah, seburuk-buruk orang tua berjiwa muda, sebaik-baik orang muda berjiwa orang tua. Jadi masalah saya nak, jadi kalau kita dah jumpa hikmah ni, jadi janganlah bagi nampak kita tu orang buruk sangat. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi orang tua, orang muda tak sama. Jadi, orang yang umur 40 dia panggil syekh. Sebab waktu umur 40 dah sunat pakai tongkat. Nampak kata lemah dah, tak larat dah. Tapi tentu akalnya dah matang, orang panggil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum daripada tu akal kita ada, bukan tak cerdik. Kadang setengah-setengah orang tu dia ambil PhD umur 30, sebelum 30 dah ambil PhD. Bukan tak cerdik, tapi akal masih belum sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akal ni dia ada pertumbuhan dia, kematangan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, akal sempurna dengan ilmu. Yang keempat, akal sempurna dengan dengan kerohanian. Kadang-kadang satu orang tu dia muda, tapi kerohanian dia tinggi, menyebabkan akalnya cepat matang. Contoh macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam Muhammad bin Al-Qasim. Muhammad Al-Qasim ni dia ialah penakluk benua kecil India, menjadi ketua tentera perang Islam yang mendarat di benua kecil India, membawa bala tentera Islam membuka India. Umur 17, tapi akal cepat sebab rohani tinggi. Rohani tinggi maknanya mereka dah capai maqam arif billah, yang dah kenal Tuhan, dah sampai kepada Tuhan. Mereka dah dibilang sebagai awliya Allah. Seperti mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana Ahmad As-Sabti. Ahmad As-Sabti ni dia ialah anak kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ayahnya jadi pemimpin negara Islam, dia jadi pemimpin dalam negara Islam. Setiap sesuatu dia ada ruh dengan jasad. Setiap sesuatu dia ada ruh dengan jasad. Seperti orang yang ada ruh dan jasad baru dia hidup. Maka begitulah sebuah negara, sebuah khilafah, dia mesti ada pemimpin dalam, pemimpin luar. Maksudnya contoh kita kata Malaysia ni, negara ni pemimpin dia adalah agung, Sayyidina Muhammad.
Agung adalah pemimpin dalam negara yang berbentuk jasad, yang melambangkan negara berperlembagaan, raja berperlembagaan. Ni luak kepada Malaysia. Lepas tu dia ada kabinet, menteri-menteri. Inilah yang mentadbir negara kita ni. Soalan senang malam. Dalam dia panggil ruh dia, ruh negara ni. Ruh negara ni ialah wali-wali Allah. Siapa? Wallahu alam, kita tak tahu. Mereka pun ada raja mereka dan ada kabinet-kabinet wali-wali yang mentadbir negara ni. Allahumma salli ala sayyidina. Mereka lah yang jadi asbab turun rahmat. Mereka lah jadi asbab bala ditahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak negara mendapat rahmat, depan angkat tangan, terbuka langit. Terbuka pintu langit, turunlah rahmat. Mereka lah yang jadi wakil di bumi. Di langit malaikat, di bumi mereka berhubung di atas langit dan bumi. Itu makam wali-wali. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga kalau Allah nak turunkan bala, mereka yang duk tahan tu, yang menjadikan bala tak turun tu, masalah Sayyidina Muhammad, bila bala nak turun di pentadbiran di langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengutuskan untuk turunkan bala. Jadi jabatan yang turunkan bala ialah jabatan Jibril alaihi salam. Jabatan malaikat Jibril tu menurunkan bala. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi Jibril ni dia berhubung dengan bawah pula. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi depa hak duk tahan ni, jadi depa ni kena keluar. Apa kena keluar? Pasal bala nak turun. Jadi kalau ada lepa, tertahan bala. Lepa keluar, turun bala. Itu mentadbir dalam Malaysia. Dalam negara mana? Negara yang dipimpin oleh umat Islam. Dia ada luar, dia ada dalam. Allahumma salli ala sayyidina. Ahmad As-Sabti ni, ayahnya mentadbir luar. Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mentadbir dalam. Dia jawatannya Ghaus, Wali Ghaus, iaitu jawatan wali yang paling besar sekali. Dia raja wali, raja pada semua para awliya. Umur 15 tahun ya. Baru 15 tahun. Kalau dia tawaf, kaki macam sambung. Kaki macam sambung, macam orang naik kereta tu. Kalau nak senang tengok, pergi airport, kapit hak jalan tu kan, orang berjalan pula. Salah Sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, jadi akal ni dia berkembang dengan ilmu, dia berkembang dengan rohani. Bila ada ilmu, subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, ilmu itulah yang matangkan akal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga rohani. Kerohanian ni masalah Sayyidina Muhammad, dia tak baca lah. Rohani ni kalau tinggi, rohani ni kalau dia tinggi, dia kuasai habis jasad kita. Sebab tu ada satu orang wali, masalah Sayyidina Muhammad, ditangkap dalam kerajaan raja yang zalim dulu. Dia kena tangkap, bola penjara, masuk penjara. Salah Sayyidina Muhammad. Malam tak ada dalam penjara, siang ada, malam tak ada. Mai wadan cari, mana dia? Tak ada. Siang esok tengok ada pula. Keluar masuk penjara tu macam biasa ya. Pasal rohani tu kuat, dia boleh keluar. Bukan sekadar keluar penjara, keluar negara. Salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang jumpa di Mekah, kadang-kadang jumpa di mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bahkan mereka boleh ada di beberapa tempat dalam satu masa. Nak ada apa jasad ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka tak main nuri pun. Nuri orang panggil mereka tak main pun. Tapi tuan rumah kata, Tok Guru main. Di sana dia ada, di sini dia ada. Dia panggil ahlul tahayyus, orang yang dalam satu masa ada beberapa tempat. Ni kerohanian kalau begitu tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu tinggi. 6 langkah sampai ke Mekah. Ada satu orang namanya Syekh Mujahid. Syekh Mujahid ni dia wali di Syam. Syam tu bukan dalam Syria tu, tapi dalam Turki. Turki ni sebahagian kecil Turki tu ialah Syria dulu, ialah Syam dulu. Namalah satu orang wali tu, dia panggil Syekh Mujahid. Masyhur satu alam ni Syekh Mujahid. Sehingga satu orang tu kata nak pi tengok, nak pi ziarah Syekh Mujahid macam orang nak ambil ziarah Pak Sumit. Daripada seluruh rantau mainan nak tengok macam mana dia. Maka satu orang dia nak pi ziarah, tak pi jumpa. Daripada negara yang jauh, bukan sehari 2 hari nak pi jumpa Syekh Mujahid tu, berbulan jauh nak pi jumpa Syekh Mujahid, nak tengok wali ni. Sampai di Turki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok Syekh Mujahid tu budak pun. Budak ya. Alah, ni kata wali ni wali apa? Ni budak pun. Akhirnya dia rasa kecewa. Ingat ketua dah, budak ya. Dia rasa kecewa. Nampak sangat kekecewaan dia. Kata Syekh Mujahid, awak ni muka teruk ni, nak main ziarah kita tiba-tiba muka macam tak syok pun. Ya abang, saya ingat Syekh Mujahid ni tua sangat dah, budak ya. Lepas tu tak syok lah main. Tak seronok. Tak apa, Syekh Mujahid berdiri. Macam mana ni? Nak balik lah. Macam tu. Dia terpijak kaki dia. Syekh Mujahid suruh orang tu pijak kaki dia. Bila dah pijak kaki buat macam tu ya. Sampai negara dia dah berbulan-bulan nak main tu. Sampai negara dia baru terkejut besar. Ya Allah, budak tapi wali. Nak pi pula. Berbulan pula, pi pula. Sampai di Turki, Saudara Sayyidina Muhammad tengok orang ramai depan rumah Syekh Mujahid. Apa ni, ramai apa ni? Pasal apa jadi apa? Meninggal dah hari tu. Jaga. Wali-wali Allah tak kira. Ada wali kecil, ada wali tua, ada dewasa, ada remaja, ada perempuan. Wali-wali Allah. Pada kami di Mesir tu, kami sempat ziarah satu orang wali kecil. Wali kecil ni, tapi dia ziarah pun makam dia dah meninggal. Umur dalam 9 tahun, 9 tahun tu, lebih kurang lah, 9-10 tahun ni, sudah menghafal Al-Quran dalam dada. Quran dia dah hafal, bukan dia hafal pakai mushaf, tapi Quran masuk terus, Allah bagi masuk. Dia macam MP3. Sallallahu alaihi Muhammad. Ulama Azhar mai buat apa ni, tumuduga ujian, betul tak dia baca? Betul. Qiraat semua boleh. Quran baca, Masya Allah, sedap. Maka dia jadi wali kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wali kecil, tapi Tuhan tak bagi lama, lepas tu mati. Tuhan ambil balik. Ada saya jumpa satu orang budak yang Tuhan angkat jadi wali, umur dia 10 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Dah dewasa dah lah, hafal Quran. Tak tahulah lah ni macam mana, tapi dulu waktu terjumpa tu Sallallahu alaihi wasallam, dia waktu siang budak-budak lari sana lari sini budak-budak, tapi malam jadi abid. Allahu Akbar. Sampai pagi qiyam. Kalau nak pi langit yang pertama dia pi, tak apalah pi.
Balik dia cerita sekian. Ni Allah bagi macam-macam jenis wali-wali dia, macam-macam spesial. Baik. Qala kamilul aqli wasi'is sadri. Berjiwa lapang. Berjiwa luas ni, wasi'is sadri ni perfikiran terbuka. Guru yang boleh menerima pembaharuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau satu orang guru berfikiran terbuka, jadi itu adalah kebahagiaan seorang murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dia panggil guru yang memahami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru yang memahami muridnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala hasanis siyasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Elok aturan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memiliki keelokan pengurusan dan aturan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia seorang guru, dia juga seorang pemimpin dalam komuniti dia. Sebab tu pondok rajanya ialah tok guru. Faham tak? Pondok rajanya ialah tok guru. Dia lah raja lah pondok, dia atok macam ni, dia atok macam ni, dia atok macam ni, atok macam ni. Semua kena ikut. Masalah Sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, pondok ialah sebuah negara. Ataupun kita kata pondok ialah sebuah negara Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita nak tengok seolah-olah ataupun persis, walaupun tak 100%, walaupun hanya 2%, 3%, macam mana kehidupan Rasulullah dengan para sahabat, tengok sebuah pondok. Faham tak? Tengok sebuah pondok. Kalau tengok daripada hadis, Nabi sebut, in aratta an tanzura ila majlisil anbiya fanzur ila majlisil ulama. Kalau kamu nak tengok macam mana majlis para nabi, tengoklah majlis para ulama. Jadi para ulama bayangan nabi, mereka ialah pewaris nabi alaihi wassalatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebut dengan hasani siyasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala hasani siyasati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah grup infak Masjid Darsa 5, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23. Peinfak grup 17, Haris Darwishi, Khairul Nizam, Muhammad Hafizi Zakaria, Mergum Kedah, Hajah Fazilah, Nur Syahidah Muhammad, Kasih Gelugong Pulau Pinang, Kasih Rosita Rosli Kota Warisan Sepang, Roslan Nasir dan keluarga Shah Alam, Intan Bisbi Denmark. Salam Sayyidina Muhammad. Tajaan bagi pihak ayahanda Haji Bisbi bin Bakri yang berada di Miri Sarawak. Barakallahu fikum. Amin. Bazlin binti Nurzalin binti Muhammad Sahub, Nur Ashikin, Iskandar, Alisha, Nur Faizah, Batrisha dan arwah ibu bapa, kedua mentua, suami Setia Alam. Arwah Yasak Latif sempena hari lahir Mastura, wilayah Persekutuan Labuan. Moga panjang umur dalam taat. Amin.
Hayati Muhammad Syahsidah Husin sekeluarga Taiping. Seterusnya Puan Arinah Wakil Muhibbin Wakil Muhibbin Grup Darsa 1. Siti Muzdalifah Muhammad Ghazali Pengkalan Hulu. Ummul Nirah binti Sa'ad dan suami Keluang Johor. Nur Farina Awanis almarhum Haji Abdul Aziz, Hajah Cik Asia, Haji Jamaluddin, Hajah Nurkiah, semoga diterima Allah, amin. Arwah Osman Ma'ali Taiping, genap tahun pemergian ayah. Nazilah Basyah Zaujah Kuala Nerang, yang mendoakan agar suaminya didoakan dapat berhenti rokok, amin. Hajah Maryam Haji Ahmad Kampung Guak Payang. Ahmad Yusof bin Juno Nurtiah Idris, hadiah kepada arwah Sekincan Selangor. Abdul Rahim Abdul Samad Bandar Seri Putra. Nur Azhar Selangor. Nur Azhar Mak Yusof Ipoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mengharap doakan pada isterinya moga-moga hamil dan mengandung dapat anak yang soleh, amin. Grup Infak RM1 Sehari, hamba Allah Jalan Padang Tembak 2. Muhammad Syarul Nizam bin Sya'adan, semoga sembuh daripada Covid, amin. Hasrinda 10 hari lahir, semoga Allah Ta'ala merahmati. Rozita sekeluarga Puan Nurdiana Muhammad Nurdin Batu Gajah Perak. Allahumma salli ala Sayyidina, moga Allah sembuh daripada penyakit dia. Hamba Allah Langkawi, semoga Nur Masnim Aura dan Nur Afza boleh menjawab dengan baik dan lulus dalam peperiksaan, amin. Rohaya dan keluarga daripada Kuala Nerus Terengganu. Anti Ros, suami, anak-anak dan cucu, doakan mereka semua mendapat taufik dan hidayah, amin. Hamba Allah Bangi Selangor, arwah Muhammad Jamaluddin bin Hasan Fauziah Nur Syafiq dan seluruh ahli keluarga. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan mereka di sisi Dia, di sisi Allah, dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dipanjangkan umur dalam taat, dimudahkan urusan dunia dan akhirat, diberkati usaha ke arah untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kabulkan doa dan permintaan, jadikan mereka hati yang sentiasa diturunkan dengan rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.